Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya alim, allimna min ilmika kama tarda bihi anna. Ya halim, khuliqna bi khuliqil ilmi wa haqiqna bi haqaiqil ilmi. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khairi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sidang penonton yang dihormati lagi dikasih sekalian, marilah sama-sama kita pada pagi Jumaat yang mulia ini memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah kerana Allah masih sayangkan kita lagi. Allah masih memulangkan kembali kepada kita nikmat-nikmat yang semalamnya Allah Ta'ala telah memberhentikan nikmat itu untuk seketika waktu. Namun pada pagi ini Allah Ta'ala mengembalikan nikmat tersebut. Alhamdulillah. Dan kita berharap kepada Allah Ta'ala agar Allah mengekalkan kepada kita nikmat yang sedia ada. Dan kita mengharap Allah memberi kepada kita nikmat yang baru. Pada pagi Jumaat yang mulia ini, sidang penonton yang dihormati sekalian, kita menggunakan kitab Penawar Bagi Hati. Kita menggunakan kitab Penawar Bagi Hati, muka surah 49, bab yang ketujuh, iaitu pada menyatakan kasih kepada dunia. Ketahui olehmu bahawasanya dikehendaki dengan dunia itu ialah tiap-tiap barang yang di atas muka bumi daripada segala yang diingini dan daripada segala yang sedap-sedap dan segala mata benda yang ingin akan dia oleh nafsu dan loba ia atasnya. Itu ta'rif dunia. Ta'rif dunia ni, semua barang yang terdapat di atas muka bumi yang menjadi kesukaan orang. Dia panggil dunia. Kharijah bila tengok kepada lembu, kenan dia kepada lembu, beli lembu. Lembu itu adalah dunia. Apabila dia tengok kepada motosikal, timbul rasa ingin memilikinya, dia berusaha untuk mendapatkan sumber keuangan. Akhirnya berjaya dia membeli dunia. Kadang-kadang orang itu dia menginginkan isteri. Dia usaha untuk mendapatkan isteri. Akhirnya dapat dia kahwin, dunia. Kadang-kadang orang itu menginginkan anak yang ramai. Akhirnya dia diberi rezeki oleh Allah Ta'ala anak, dunia. Apa ta'rif dunia tadi? Dunia ni mudah saja ta'rifnya ataupun definisi dia. Iaitu sesuatu yang terdapat di atas dunia ni. Sesuatu yang terdapat di atas muka bumi ataupun atas dunia daripada perkara yang diinginkan oleh manusia. Tak kira apapun. Asalkan ada di atas dunia ini dan menjadi kesukaan manusia. Dia panggil dunia. Ataupun bahasa yang paling mudah lagi, dunia ni benda yang sedap. Benda yang sedap. Mana seronok, orang nak belaka. Menjadi kegilaan, menjadi kesukaan orang. Dunia dipanggil. Dan segala mata benda yang diingin akan nafsu untuk memiliki dia. Dia panggil dunia. Baik.
Dan harta dan kemegahan itu merupakan setengah daripada dunia. Dia nak cerita daripada banyak-banyak dunia ni, apalagi harta dan kemegahan. Kadang-kadang orang tu nak duit. Kadang-kadang orang ni dia tak nak duit, dia nak rumah. Kadang-kadang dia nak tanah. Kadang-kadang dia nak apa lagi? Dia nak aset yang banyak. Itu dia panggil harta. Dan kadang-kadang orang ni nak kepada kemegahan, nak kepada gelaran, nak kepada brand. Supaya gelaran dan brand ini menjadi satu kebanggaan dia. Ini juga dinamakan dunia. Dia kata ada pun harta dan kemegahan, dia merupakan setengah daripada dunia, dan dia merupakan dua macam daripada segala bagai-bagai dunia. Bagai-bagai dunia. Maksudnya macam-macam dunia ni. Mana benda yang dikatakan dunia ni pelbagai bentuk. Saya sebut dah tadi tu. Mana bilang gila baju yang Aida pakai dunia. Beru gigi yang Aida pakai dunia. Apa lagi? Hartina. Tudung yang Hartina pakai dunia. Kenapa? Sebab perkara itu terdapat dalam dunia. Sebab itu dia panggil dunia. Tetapi jangan pula awak ni salah faham. Takkanlah tudung yang kita pakai ini dunia juga. Ada tu setengah ustaz kata akhirat tu cerita lain. Sekarang ni kita cerita apa yang dimaksudkan dengan dunia. Yang dimaksudkan dengan dunia apa yang terdapat di dalam dunia yang diinginkan oleh manusia. Jadi kalau sekiranya akak Hartina pakai tudung, pakai tudung ni adalah untuk menurut perintah Allah. Kerana Allah mengarahkan kita bertudung, maka dunia bertukar akhirat. Sama juga dengan kita makan. Makan tu ada dunia, diinginkan oleh semua orang. Tapi kalau kita makan untuk menjadikan kita kenyang, membolehkan kita melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala, maka makan itu adalah akhirat. Cuma nak cerita dunia dulu, supaya kita tahu apa takrif dunia. Dan dunia ni boleh bertukar ke menjadi akhirat. Okey. Ataupun bahawasanya dunia itu ialah tiap-tiap barang yang tidak memberi manfaat kemudian daripada mati. Yang ini mudah faham sikit. Mana takrif dunia yang paling mudah difahami ialah semua barang-barang yang tidak boleh memberi manfaat bila selepas mati. Apa dia? Cuba kita tengok berarti kereta, setengah-setengah orang kaya kereta dia ada 20 buah. Ada 30 buah. Kereta dia ni memberi manfaat ke tidak selepas daripada mati? Dia hari mati pun dia tak pakai sebuah pun kereta dia. Tak pakai untuk bawa dia ke kubur. Bahkan dia akan guna van jenazah masjid juga. Maknanya kereta dia tu dunia lah. Pakaian yang kita pakai comel-comel, mahal-mahal. Orang-orang kaya ni pakaian dia mahal awak. Kita pegawai-pegawai kita. Baju kok tu, kita tengok kok yang pakai tu. Kok tu mana 1,000 lebih tu. Itu harga yang paling murah. Kalau bos-bos, mana beribu-ribu harga baju kok. Ya bila mati ada orang pakai baju kok. Ada. Ada seorang pun orang mati, orang perpakaikan baju kok pada dia. Semua sekali orang balut dengan kain putih. Maka baju kuk tu adalah dunia. Dan akhirat itu, tadi takrif dunia. Dunia, kita ulang balik supaya kuat ingatan kita. Apa dia dunia? Dunia makna sesuatu yang tidak memberi manfaat selepas daripada mati. Itu dunia. Baik akhirat. Dan akhirat itu ialah tiap-tiap barang yang memberi manfaat kemudian daripada mati. Walaupun ia adalah dunia. Tengok. Mana apa-apa yang berguna Mary, apa-apa yang berguna selepas daripada mati, dia panggil akhirat. Walaupun benda tu berada dalam dunia. Sebagai contoh, apa dia? Contohnya Mary ada duit. Mary ambil duit sebahagian kecil, beri sumbangan kepada orang. Ambillah duit ni, saya sumbangkan kepada awak. Gunalah untuk apa-apa. Ya, untuk memberi kemudahan kepada awak. Agar awak dapat mencapai nikmat Allah Ta'ala. Orang tadi pun bila dapat duit daripada Mary, alhamdulillah, terima kasih akak atas sumbangan akak ini. Saya doakan akak diberi kemurahan rezeki, dipanjangkan umur, dimati dalam iman. Maka duit yang Mary bagi tadi kepada seorang, dia guna duit tadi untuk beli segala peralatan perkakas keperluan harian. Barangkali duit yang kita beri kepada dia dapat bertahan seminggu. Maka duit yang kita bagi itu adalah akhirat. Dia tak panggil dunia, dia panggil akhirat. Orang tu mana pula duit ni sebagai dunia? Duit sebagai dunia ni
Orang yang ada duit, yang kira dia mikir hari ni nak makan apa, makan tom yum. Dia pun pergi makan tom yum. Sekejap lagi dia kata nak makan apa, nak makan siakat dia rasa, pergi. Sekejap lagi nak makan apa, nak makan KFC, makan. Mana dia guna untuk makan je? Mana sembahyang? Sembahyang tak ada. Mana ibadah kepada Allah Ta'ala? Tidak ada. Maka duit itu adalah dunia. Ingat baik-baik. Sebab itu, mencari duit tak salah. Yang salahnya cara kita mencari dan cara kita mengagihkan duit tu. Cara yang kita cari salah. Contoh kita cari duit sampai peringkat semayang pun tidak, sampai peringkat nak belajar agama pun tak ada masa. Duk cari duit 24 jam. Itu salah. Cara mencari duit salah. Yang kedua, pengagihan duit pula. Apabila kita dapat duit, kita guna untuk kepentingan dunia kita. Kita tak fikir untuk kepentingan akhirat. Maka duit tadi adalah dunia semata-mata. Baik. Dia kata contoh. Contoh mana perkara yang dinamakan akhirat, yang dikatakan akhirat, walaupun dia berada dalam dunia. Contohnya seperti ilmu dan ibadah. Ilmu dan ibadah ni bukankah dia berada dalam dunia? Ya. Ilmu sekarang ni kita Kak Faridah duduk depan saya mengaji sekarang. Itu dunia. Sebab apa? Sebab Kak Faridah barangkali duduk atas kursi. Kursi itu dunia. Barangkali Kak Faridah menggunakan telefon. Telefon tu dunia. Pada hakikatnya dunia. Lepas tu di atas Kak Faridah mungkin Kak Faridah buka ekor. Ekor tu dunia. Tetapi semua ini adalah akhirat. Walaupun pada pandangan luarnya adalah dunia. Kenapa? Sebab waktu yang kita guna tu. Kita guna dia tu waktu yang ada kaitan dengan akhirat. Mana dia? Kita belajar ilmu tujuannya untuk kita faham. Bila kita faham, tujuannya kita nak beramal. Bila kita beramal, kita nak apa? Kita nak Allah Ta'ala redha kepada kita. Kita nak apa? Kita nak Allah Ta'ala sayang kepada kita. Kita nak apa? Kita nak Allah Ta'ala beri syurga kepada kita. Baik ilmu yang dikatakan dunia, kursi yang dikatakan dunia, kipas yang dikatakan dunia, telefon yang dikatakan dunia, sekarang bertukar menjadi semuanya akhirat. Akhirat belaka. Jadi mudah saja perkara dunia bertukar menjadi akhirat. Niat kita sewaktu kita buat tu untuk apa? Kalau kita beli kereta, contoh Salmah Bagong, dia ada kereta mentally besar, kereta dia mahal, harga dia 1 juta. Dia Allah Ta'ala beri anugerah duit banyak, dia beli kereta mewah. Kemudian kereta ni tidak sekali-kali menjadi kebanggaan dia. Mana dia tak bangga dengan kereta. Bahkan dia beli kereta yang mewah tadi untuk menyatakan kesyukuran kepada Allah. Ya Allah, memberi rezeki duit banyak padaku. Aku nak belilah kereta ni. Aku nak rasa nikmat kereta ni. Aku nak pandu untuk pergi ke mana tempat-tempat yang meredai. Kemudian aku nak bawa mana-mana orang-orang miskin, orang-orang susah untuk mereka itu merasai nikmat naik kereta mewah ini. Ya Allah, memberkatilah kereta mewah aku ini. Tak salah sikit abu pun. Tak salah. Salahnya naik kereta mewah, pergi ke mana? Pergi ke tempat-tempat yang tidak ada kaitan dengan akhirat. Mana dia? Naik kereta mewah pergi ke hotel untuk makan. Naik kereta mewah pergi ke taman bunga untuk bersiasat. Naik kereta mewah nak tunjuk ke orang di jalanan, kereta aku comel. Yang tu salah. Salah. Mana akhirat nanti langsung Allah Ta'ala tak beri apa-apa. Baik, dia kata seperti ilmu. Ilmu keazizun diperolehi dia waktu kita berada dalam dunia. Tapi dia akan bertukar akhirat. Ada juga ilmu ni adalah dunia. Contoh, ilmu ni menjadi dunia. Contoh keazizun. Contoh, saya bagi contoh atas muka keazizun lah mudah. Keazizun pada pagi ini berada di depan skrin telefon, menghadiri kuliah pengajian kan. Kemudian Kak Azizun pun selfie lah sikit. Selfie Kak Azizun dengan saya tengah mengajar ni. Kemudian Kak Azizun pun hantar kepada kawan-kawan. Ini, tengok aku ni pagi tadi ni, sedang mendengar kuliah. Mu kena buat, mu kena jadi macam akulah. Mana tujuan Kak Azizun berkata demikian? Tujuan Kak Azizun menyebarkan
gambar demikian ataupun video kemudian demikian, tak lain tak bukan kerana Kak Azizun nak tunjuk kepada rakan-rakan Kak Azizun, aku ni baik. Orang yang mampu lakukan seperti aku ni tak ramai kecuali aku. Yang tu salah. Ia akan jadi dunia selalu. Tapi kalau Kak Azizun selfie, Kak Azizun sebarkan kepada rakan-rakan, tujuan membangkitkan semangat mereka, tujuan menyadarkan mereka supaya mu jangan berada di takut yang lama lah. Sekarang ni kita dah berumur dah. Tak berapa lama dah barangkali kita akan bertemu Allah Ta'ala. Esok kalau kita mati, kita nak buat apa dia? Tolonglah kita usaha untuk berada di majlis-majlis ilmu seperti ini. Paling tidak kita tahu sikit-sikit ilmu. Paling tidak kita akan diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Paling tidak Allah Ta'ala redha kita, Allah Ta'ala sayang kita. Dosa yang lalu tu jangan dikenangkan lagi. Kita mohon agar Allah Ta'ala ampun. Sebab Allah Ta'ala dia tak macam manusia. Allah Ta'ala ni dia nak tengok kita berubah. Bila kita berubah, dia akan ampun. Dia akan beri gantian yang terbaik pada kita. Jadi, dengan cara begitu, kita sebar kepada sama orang. Orang pun menerima sebaran kita. Orang pun terfikir, ya tak ialah juga. Akhirnya orang berubah disebabkan perbuatan kita. Akhirat nama dia. Kita akan diberi pahala berterusan oleh Allah Ta'ala. Maknanya pokok pangkalnya, dunia dan akhirat ini dia bergantung kepada niat. Tetapi kalau benda akhirat, kalau tidak diniat menjadi akhirat, dia tak jadi akhirat juga. Sebab itu untuk semaya. Bila seorang untuk semaya, dia tidak niat kerana Allah Ta'ala, dia tak jadi akhirat. Tak jadi. Mana apa-apa pun perlu kepada niat. Nabi mengatakan, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya segala amalan itu diberi pahala oleh Allah Ta'ala bergantung kepada niat. Kalau niat dia kerana Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan berilah pahala kepada dia. Kalau niat dia kerana orang, maka Allah Ta'ala kata mugi ambil pahala dengan orang yang kamu niat tu. Kalau sekiranya orang tu boleh beri pahala kepada kamu. Apa maknanya? Maknanya Allah Ta'ala marahlah. Sepatutnya buat sesuatu ni kerana aku. Sebab akulah Tuhan yang memberi segala-galanya. Tiba-tiba tak. Kita beralih arah. Apa yang kita lakukan untuk orang, maka Allah Ta'ala kata mugi minta dengan orang tu. Dan seperti makanan yang menolong atau mengerjakan ibadah. Ini juga contoh akhirat. Contoh akhirat makanan yang kita makan. Tetapi makanan ini boleh membantu kita untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi apabila kita boleh makan nasi, maka kita pun menjadi kenyang. Maka seronok kita melakukan ibadah. Seronok kita berzikir. Seronok kita membaca Quran. Maka makanan yang kita makan itu adalah akhirat, bukan dunia. Oh, orang pun tanya kita, Kak Mazian, walaupun kita makan mewah-mewah, kita makan apa nama ni, pati masak tempoyak, kita makan apa nama ni, sup diabok, kita makan lagi sup ekor, macam-macam sup penuh meja kita. Walaupun makanan mewah, tetapi niat kita kerana Allah, itu semuanya akhirat. Tapi ingat, jangan sampai peringkat membazir. Kalau sampai peringkat membazir, dia tak jadi akhirat. Dia tidak akan menjadi akhirat. Pada yang keduanya Kak Mazian, andai kata kita ni mempunyai jiwa yang bersih, tak kalah makanan kita banyak. Sudah tentu orang yang jiwa dia bersih dengan Allah, dia akan menjadi orang yang qanaah. Apa maksud qanaah? Qanaah berarti berpada apa yang ada. Berpada apa yang ada. Ji, Haji Kemaru, jangan tutup lapu tu. Gelap dalam ni, gelap ni. Okey, mana berpada apa yang ada. Maksudnya, dia akan merasai betapa tak perlunya aku membazir duit yang banyak untuk menyediakan menu makanan yang banyak. Sedangkan aku memerlukan makanan sikit untuk menguatkan tubuh badan aku beribadah kepada Allah Ta'ala. Walaupun aku seorang yang duit banyak. Bila duit banyak, dia akan fikir untuk membantu orang. Sebab ramai lagi orang yang di luar sana yang memerlukan bantuan. Ingat baik-baik. Jadi kita jangan fikir kepada kita. Kita kena fikir kepada orang. Oh, rugilah ustaz. Kita khijal tiltih. Akhir sekali apa yang kita ada, kita tak boleh guna untuk kita. Kita kena share dengan orang. Awak jangan mikir bodoh gitu. Jangan mikir tu dia panggil mikir bodoh. Bila kita bekerja keras, kita dapat sumber keuangan, sumber pendapatan. Tiba-tiba kita mikir, tak ada guna kita kerja kuat-kuat untuk
tidak menggunakan apa yang kita perolehi. Bahkan apa yang kita ada digunakan untuk orang. Sekarang ni Allah Ta'ala nak beri syurga kepadamu. Mu kena ingat. Syurga-syurga ni boleh ke kita balas dengan nasi sepinggan kita jamu makan orang? Kak Syida. Syurga-syurga ni boleh ke dengan kita beri minum sekelah kepada orang? Tolong ingat sangat. Benda-benda yang seperti ini berkira sangat. Mana bila kita nak masuk syurga, kan dia kata syurga dia ada 8 pintu. Syurga ni dia ada 8 pintu. Maknanya orang yang amalan dia sikit, dia berada di syurga yang paling bawah. Orang yang amalan dia banyak, tinggi sikit syurganya. Orang yang banyak lagi tinggi, last sekali tinggi, berada di tingkatan yang paling tinggi. Bergantung kepada amalan dia. Jadi kalau dalam dunia kita berkira-kira, kalau ia sekalipun Tuhan bagi syurga, Tuhan beri syurga yang paling rendah. Apa erti? Seboleh-bolehnya kita nak syurga yang berada di tingkatan atas. Jadi kalau begitu, kita jangan berkira bila kita nak memberi. Sebab kita ada. Kecuali kita tak ada. Kita tak ada, contoh kita ada RM10. Takkan kita nak menderma RM10? Kita dermalah barangkali 10 sen. Sesuai dengan RM10 kita ada kan? Begitu kaedah dia. Tapi kalau kita ada jutaan ringgit, kita derma RM100. Malu je, tak padan. Jadi bila jutaan ringgit, barangkali derma kita ribuan ringgit. Jadi makin banyak kita menderma, makin besar balasan Allah, makin banyak gantian Allah Ta'ala kepada kita. Begitu. Kita kena fikir begitu. Walau bagaimanapun, kita nampak macam habis apa yang kita miliki digunakan untuk kepentingan orang ramai. Tetapi sebenarnya Allah Ta'ala memberi gantian yang terbaik kepada kita. Allah Ta'ala akan beri kepada kita gantian yang amat menyeronokkan. Yang amat menggembirakan kita. Sama ada benda tu dapat kita dan ketahui ataupun tidak. Nombor 2. Yang paling penting Allah Ta'ala janji. Man yakridullaha qardan hasana fayudha'ifa lahu adha'afan katsira. Siapa dia yang sanggup memberi pinjaman kepada Allah Ta'ala dengan pinjaman yang bagus, pinjaman yang baik, dia beri dengan ikhlas, dia beri dengan bersih hati kerana Allah, maka Allah akan ganti kepada dia dengan gandaan yang berlipat kali ganda je. Tak boleh nak cerita banyak mana Allah Ta'ala beri ni. Banyak-banyak. Sebagai contoh Kak Zuraida, Allah Ta'ala beri kepada kita 2 mata kita berfungsi sekarang. Besar ke kecil nikmat dia? Kak Faridah, Allah Ta'ala beri telinga Kak Faridah boleh dengar lagi pagi ni. Besar ke kecil manfaat dia? Allah Ta'ala beri kepada kita boleh cakap pagi-pagi ni. Besar ke kecil manfaat dia? Besar. Sebab andai kata Allah Ta'ala jadikan mata kita buta, tak nanti buta Kak Faridah, Kak Zuraida. Saya tengok Kak Zuraida pun pakai spek sekarang. Kenapa Kak pakai spek, Kak? Ini saya nak pakai spek ni. Apabila tangga spek, nak tengok huruf kitab pun tak nampak, nak jadi kelabu. Ini menunjukkan nikmat. Nikmat yang berbentuk spek kecil dah kita berasa. Tapi kalau tak ada spek boleh baca ke tak? Tak boleh baca. Makna apa? Maknanya Allah Ta'ala tarik sikitlah nikmat mata kita jadi kelabu. Susah hati kita terpaksa berkorban. Beli spek RM700 nak letak di mata. Bukan pakai semua pun. Pakai sekali-sekala je. Padan dengan mukamu. Tuhan kata padan dengan mukamu. Waktu aku bagi nikmat matamu berfungsi dengan baik. Waktu aku beri nikmat telingamu boleh mendengar dengan baik. Waktu aku beri nikmat mulutmu boleh cakap dengan baik. Mu tidak syukuri nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Akhirnya aku tarik sikit. Cuba tengok orang yang kena stroke. Boleh dia cakap. Boleh dia cakap tapi ramai orang tak faham. Kenapa? Allah Ta'ala sudah tarik nikmat cakapan. Menyebabkan dia bercakap orang tak faham. Allah Ta'ala jadikan seorang tadi telinga dia tuli. Tengok kau orang ni comel. Hidungnya macung. Tuannya putih jelepuk. Tapi telinga tuli. Siapa dia nak kita? Siapa dia nak? Tak ada orang nak. Kecuali orang yang problem macam dia juga nak. Jadi ini apa? Nak cerita kepada kita yang nikmat. Nikmat. Maknanya kita jangan berkira-kira. Bila kita berada dalam dunia, apa saja nikmat yang Allah Ta'ala datang kepada kita, kita hendaklah share nikmat tersebut dengan orang yang amat memerlukan.
Jangan kita ingat kita punya. Sebab kita punyanya ma'akalta apa yang kita makan, ma labista apa yang kita pakai, ma tasaddaqta apa yang kita sumbang. Nabi kata kan? Nabi kata satu hari para sahabat ni bersemang-semang lah sama-sama dengan dia, berbangga dengan apa dah harta yang dimiliki masing-masing. Sahabat ni kata, saya punya aset saya banyak ni. Apa nama ni, saya ada kebun banyak ni. Yang ni pula kata saya ada rumah apa nama ni banyak ni. Saya pula ada kenderaan banyak ni. Saya ada unta banyak ni. Saya ada keldai banyak ni. Saya ada kambing banyak ni. Saya ada kurus banyak ni. Nabi dengar cakapan sahabat ni duk sebut tentang harta masing-masing. Lalu Nabi pun japuk. Nabi kata apa? Nabi kata, aina malu? Mana sebenarnya harta kamu? Aina maluka? Aida. Nabi tanya, mana sebenarnya harta kamu? Di mana aku tengok masing-masing ni berbangga dengan harta. Masing-masing seronok duk sebut harta ni. Mana sebenarnya hartamu? Aku nak tahu. Jadi sahabat ni pun beritahulah kepada Nabi. Ya Rasulullah, tu kebun kurma ujung sana tu aku punya. Ni sebelah kanan ni aku punya. Selang 2-3 buah kampung tu aku punya. Yang ni pula dia kata tu rumah tu dia punya. Yang ni pula kata kenderaan tu dia punya. Yang ni kata unta dia punya. Yang ni kata kharuf. Kharuf ni kata lebih kurang kambing. Dia punya. Semua dah bangga dengan harta, sebut kepada Nabi. Dia punya. Akhir sekali Nabi kata apa? Nabi kata tak. Nabi kata bukan. Sebenarnya yang menjadikan harta kamu ni, Nabi beritahu kepada sahabat. Nabi kata, ma'akalta apa yang telah kamu makan. Hak mu makan pagi tadi tu tak tahulah. Mu makan roti ke, mu makan ish ke, mu makan adas ke, orang Arab ya. Ataupun makan biji-bijian ke. Itu adalah hartamu. Manakala harta yang duduk di bawah saji itu bukan hartamu. Hak duduk dalam peti rumahmu bukan hartamu. Apa yang masuk dalam perutmu, Ustazah Nurbaiyah, apa yang masuk dalam perut kita baru dinamakan harta kita. Baik, Nabi kata yang keduanya, au ma labista, apa yang kamu pakai. Pakaian yang kamu pakai sekarang itu adalah hartamu. Hak duduk dalam almari rumahmu itu bukan hartamu. Hak duduk di ampayang di bawah panasan matahari itu bukan juga hartamu. Hak duduk di dobi sekarang, mu hantar dobi. Ada apa nama ni 45-60 lah. Belum lagi dia ambil minggu depan akan ambil. Itu bukan hartamu. Hartamu apa yang kamu pakai sekarang. Sebab itu kakakku Faridah, saya selalu sebut, orang perempuan ni, bila mu berdepan dengan suamimu, pakailah pakaian yang comel-comel. Pakailah pakaian yang baru-baru. Pakailah pakaian yang menarik perhatian suami. Kenapa? Kerana kita ni adalah tatapan suami. Suami nak tengok kita dalam keadaan comel selalu. Tapi tak, ini tidak berlaku. Yang berlakunya kitanya Aida, pakaian kita banyak di rumah. Kita pakai bila waktu nak pergi kerja. Waktu nak pergi kerja, ya Allah Rabbi, hari ni hari Jumaat pakai baju koko. Esok hari Isnin pakai baju kelabu. Hari Selasa pula pakai baju biru. Hari Rabu pula pakai baju pink. Mana sebulan pakaian dia dapat menampung. Untuk tidak dilihat, pakaian sama berulang setiap minggu. Kemah orang puan. Kemah sebenarnya orang puan. Tapi kalau kita tegur, dia marah. Dia kata, Ustaz negur semua kita. Macam yang kita buat ni tak betul. Yalah aku tegur sebab tak betul. Sebab tak betul. Sebab rata-rata kita tengok, bini-bini ni, bila duduk di rumah, hodoh bangang belakang pakaian. Dia tak pakai pakaian yang dia pergi kerja. Tak pakai. Dia pakai sekejap. Mana? Ketika mana dia nak turun kerja, sekejap tu je. Tok lelaki pun tengok. Biar sekali tengok. Lepas tu hilang dah. Lepas tu waktu balik tu cabut lalu dah. Naik rumah tu cabut lalu dah. Ambil tudung sembayang dalam tudung sampah. Ambil baju sembayang dalam bakul. Lepas tu, mandi lepas mandi.
Dia ambil pakaian hok sebulan lalu. Pakai balik baju kemeja, baju t-shirt dia hok sebulan lalu. Hok tak basuh. Pakai balik. Kecuk macam nak kekah lembu. Pakai yang tu. Kain pun begitu juga. Allahu Akbar. Tu lelaki pun balik pukul 7. Tengok kau bini, ya Allah Rabbi mamu. Macam miskin keluarga kita. Tak ada duit nak beli baju ke, nak main pakai baju sama. Beritahu bini kata awak, tak ada ke pakai yang lain pakai baju sama je. Alah, kalau saya pakai hok comel pun habis supaya tu je. Kalau pakai hok comel pun tak ada beza. Haji tengok. Bila dia cakap gitu, suami pun jadi feda. Suami baru nak jadi baik, baru nak jadi juru. Sebab suami dengan ciamuh ni, bila memberi teguran kepada isteri, isteri lawan pula teguran. Allahu Akbar. Inilah kakak Khadijah yang saya suruh orang lelaki nikah ramai ni. Bukan kenapa. Kerana saya nak suruh isteri buat perubahan. Cara nak minta isteri buat perubahan, cara dia kena tambah bini baru. Tu je cara yang memberi kesan kepada mana-mana orang rumah boleh buat perubahan. Kalau cara tegur dengan cara lembut tak jadi. Kalau tegur dengan keras pun tak jadi. Mana tak jadi, tak jadi. Tu Aida. Tu Aida. Betul ke tak tu? Nurizan. Betul ke tak? Awak tu jururawat. Jururawat kena lagi-lagi lah comel dengan tok lelaki. Sebab selalu tinggal tok lelaki. Janganlah Ustaz sedih. Oh Kak Kia ni tak ada apa-apa lagi sedih. Ni ngajar, bukan saya menggalak. Kita ngajar, bila ngajar ni, dia kena beritahu benda-benda yang boleh menyentuh perasaan. Supaya apabila seorang tadi tersentuh dengan ilmu yang dia ajar, maka dia panggil memberi kesan tu. Mana ajaran itu memberi kesan. Kalau kita mengajar, orang tak rasa apa-apa, dia panggil tidak memberi kesan. Macam kita makan ubat. Bila kita penipala makan ubat Pinado 2 biji, tidak memberi kesan, tak hilang juga penipala. Maknanya ubat tu tidak memberi kesan. Maknanya tidak ada sebarang perubahan. Jadi saya sekarang ni ibarat kata Tok Bomo. Saya ni ibarat kata Tok Bomo nak merawat mana-mana murid kita yang dalam kesakitan sekarang. Jadi saya kena beri apa-apa makjun ataupun apa-apa penawar yang andai kata diberikan kepada akak menggunakan penawar tersebut, maka akak akan merasai satu kelainan. Mana ada sedikit perubahan. Itulah pada yang dikatakan memberi kesan. Mana apabila kita mengajar akan menyebabkan murid kita terasa, maka itulah yang dikatakan memberi kesan. Sorry Kak semua akak-akakku sidang penonton, jangan terasalah kita mengajar kan. Jadi saya bagi contoh begitu tu sebab saya tahu orang perempuan tak suka. Saya nak tahu berapa ramai orang perempuan tak suka dengan saya. Biar tentu dia tak suka dengan saya, masuk dengan aku cepat. Apa barang tak suka dengan kita, kita tok guru dia. Tiba-tiba tak suka kepada tok guru. Sebab apa tak suka? Sebab tutur kata dia menyinggung perasaan. Kenapa mu tersinggung? Sebab dia selalu sebut poligami. Ada tu suamimu poligami sungguh kau tak lagi. Yang mu terasa sangat tu. Suamimu tak poligami pun. Poligami ni bergantung kepada qada dan takdir Allah. Bila Allah Ta'ala tak takdir suamimu poligami, mu berdoa macam mana sekalipun tak akan berlaku. Macam juga dengan mati. Sebut mati takut berlaku. Kenapa? Takut mati. Sebut kau tak sebut kau mati. Apabila ajalmu tak sampai, tak mati. Kakakku, dia tak akan mati. Tapi kalau kita tak sebut mati, adal kita sampai, akan mati juga. Kena faham boleh. Ni marah saya, dia marah ni. Jangan marah, tak baik awak. Baik. Dan bahawa kasih akan dunia itu kelakuan yang dicela oleh syarak. Ingat? Dia kata cintakan dunia ini adalah satu sifat yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala cukup tak kenal. Orang Kelantan kata tak kenal. Cukup tak suka. Mana-mana orang yang menjadikan dunia ini sebagai satu kesukaan. Dan tadi saya dah cakap dah. Dunia yang kita ada ni bukan menjadi satu kesukaan. Jadikanlah dia sebagai satu jambatan. Sebagai satu perantaraan. Sebagai satu penghubung yang boleh menghubungi kita dengan akhirat.
Sepatutnya begitu. Ni tak boleh dunia tengok dia ada peluknya, dia dakaknya, dia khabarnya kepada dunia. Seolah-olah dunia ini tidak mahu ditinggalkan dia. Kena tinggal. Kok mana pun kita Allah Ta'ala beritahu dah. Inna likulli ummatin fitnah. Nabi kata sesungguhnya setiap umat ini ada fitnah. Setiap umat Nabi kita ni ada fitnah. Fitnah maksudnya ujian. Wa fitnatu ummati alman. Fitnah yang selalu ditimpa kepada umat aku, kata Nabi, alman. Fitnah yang berbentuk harta. Betul, kakakku. Fitnah yang berbentuk hartanya manusia menjadi bengong belaka. Manusia menjadi kabur. Manusia menjadi gila. Manusia menjadi lupa daratan. Kerana harta, kan? Nak kepada duit, maka manusia ini tidak sanggup menerima. Sayang kepada duit, manusia menggunakan untuk membeli durian lah, membeli tembikai lah, membeli mempelam lah, membeli apa-apa yang disukai oleh dia. Derma. Mana derma? Derma dan mana derma? Sedangkan derma tu Nabi kata yang ketiga, Nabi beritahu kepada sahabat dia, yang ketiga, au ma tasaddaqta, ataupun apa yang kamu sumbang. Itu sahaja yang menjadi hartamu. Yang pertama, pakaian yang kamu pakai. Yang kedua, makanan yang kamu makan. Yang ketiga, ma tasaddaqta, apa yang kamu sumbang. Itu sahaja yang menjadi hartamu. Hak lain yang ada di rumahmu, ataupun di luar rumahmu, ataupun di jabatmu, ataupun di mana-mana, bukan hartamu, walaupun menjadi milikmu. Mu kata, ni tanah ni, Pak Eka ni, nama aku. Nu kebun durian di sana Musakin di Pahang, ada 120 hektar, milik aku. Mu, dia kata milik mu. Sebenarnya bukan menjadi milikmu. Sebab buktinya, apabila mu mati. Apabila mu mati, adakah kebun durian tu diusung oleh orang yang masuk lubang kubur? Dah. Hari mati tu dia akan tukar selalu. Harta tu akan menjadi harta anu. Harta itu akan menjadi harta waris. Itu mana bahagiamu? Bahagiamu adalah apa yang kamu sumbang sewaktu hidup. Bila kita banyak menyumbang waktu hidup, maka gembiralah kita di dalam kubur. Kalau waktu hidup kita kerkuk baik, maka gelepar kepala bagi segala kesalahan. Apa dia kepala bagi kesalahan? Iaitu kasih kepada dunia ini. Kata dia merupakan punca kepada kesalahan. Daripada mana-mana kesalahan yang berlaku sekarang, dia kena tengok mana punca dia. Kita menjadi jahat, mana punca dia? Kita menjadi malas semayang, mana punca dia? Kita suka menambah bini, mana punca dia? Kita suka mengumpat kepada orang, mana punca dia? Kita suka membazir, mana punca dia? Kita suka menghina orang, mana punca dia? Carilah sekali jumpa puncanya, kerana ada harta. Ada hartalah yang menyebabkan kita mudah mempelekeh orang, mudah menghina orang. Daripada hartalah yang menyebabkan kita mencapai makanan yang banyak-banyak. Daripada hartalah yang menyebabkan kita tambah bini yang ramai. Kalau adil tak apa. Bukan saya menyalahkan orang poligami. Kalau adil tak apa. Yang menjadi masalahnya tambah bini, menikah senyap-senyap. Itu yang tak moleknya. Nikah senyap-senyap, 10 tahun kemudian baru bini yang pertama tahu, yang tok laki kita berkahwin baru. Itu tak boleh. Sebab apa? Sebab kahwin ni ibadah. Mengapa kamu rahsiakan? Dia ada ibadah yang boleh kita rahsia, ada ibadah yang kena didedahkan. Ibadah yang kita rahsia, mana ibadah solat boleh kita rahsia, menderma boleh kita rahsia. Tapi ibadah yang berbentuk kahwin kena war-warkan kepada orang. Kena beritahu kepada orang. Kenapa? Sebab dia akan mengundang fitnah jika orang tak tahu. Molek-molek, Islam suruh kita war-warkan. Kita buat secara sembunyi-sembunyi. Maknanya ada something lah ni. Ada sesuatu yang tak kena. Oh, dia kata, kita tak nak lah bini kita terasa. Mana ada benda dalam dunia ni orang tak terasa? Mana-mana manusia yang tidak menyukai sesuatu itu, memang dia akan terasa. Kaedah dia ada. Dan bini kita, apabila dia tak terima kedatangan madu, ia akan terasa. Baik, bagaimana nak elakkan supaya nak pastikan dia tadi dapat menerima hakikat? Sebelum mu poligami tu, mu kena cerita dulu pada dia. Kena pujuk rayu dulu pada dia. Tunjuk dulu kebaikanmu. Tunjuk dulu sifat kepimpananmu. Akhirnya apabila bini kita respect pada kita, barangkali bini tu tolong offer kepada kita.
Ni hari ni sore habuk perempuan tak berani nak offer kepada tok lelaki. Kenapa? Sebab nak beli barang duit aku. Nak bayar bil elektrik duit aku. Nak bayar sewa rumah duit aku. Nak beri duit saku anak sekolah duit aku. Nak bayar tu duit aku. Semua aku berlaku. Daripada aku berlaku. Tahu-tahu gata nak bini lagi. Marahlah bininya. Sebab apa? Sebab salah di pihak kita. Kita kena ingat orang lelaki, kita adalah pemimpin. Tanggungjawab kita sepenuhnya. Memberi makan kepada bini kita. Menyediakan penginapan kita. Sewa rumah kita. Kalau bini sakit atau hospital kita. Bil elektrik kita. Insuran bulanan kita. Anak sekolah kita. Semua kita belaka. Bini kita nak mencari salah mana? Kalau kita beritahu dia, abang berasa nak tambah lah seorang pula. Mana mungkin bini kita akan menyangga. Bini tidak akan sanggah lagi. Sebab bini melihat, qad jarrabna alaika. Sesungguhnya kami telah menguji kamu. Dan bahawa kamu adalah seorang yang terbaik. Makna bini tak boleh nak mengatakan tidak. Dan bini barangkali tidak mengatakan ya. Cuma terbaik bagi bini pada waktu itu ialah dia menangis. Kenapa? Sedih lah sikit Tiba-tiba molek-molek duduk bersama lama-lama. Untuk lelaki nak cari yang baru dia kan. Sedangkan kalau kita kata sedih apanya, bukan tok lelaki buanmu. Nak tambah seorang lagi je. Supaya mu ni ada kawan. Waktu puas boleh cakap. Waktu mu susah dia boleh tolong mu. Dia boleh apa-apa. Sepatutnya kita kena open-minded sikit orang puan ni. Mana kita kena terbuka. Kita tengok kesan positif. Jangan tengok kesan negatif. Betul. Okey. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man tagha wa athara al-hayat ad-dunya." Adapun orang yang melampau, kata Allah, "Fa amma man tagha." Adapun mereka-mereka yang melampau. Apa maksud yang melampau? Maknanya dia mengambil benda yang pada permulaannya benda ni harus. Kemudian diambil, zak berakhir dengan haram. Biasanya orang kita memang begitu. Sebagai contoh, tuan-tuan sekalian, saya nak bagi contoh rakan-rakan kita yang suka makan di restoran ni. Suka sangat dia makan di restoran ni, bini ajak makan. Bila pergi ke restoran, okey, panggil pekerja untuk ambil order. Okey, tolong buat sup dia buat. Okey, telur dadar, kailan ikan masin, daging masak merah, apa lagi, pataya, macam-macam lah dia sebut penuh, meja dia. Penuh meja, makan. Akhir sekali saya nak tanya, makanan yang dihidangkan itu agak-agak dapat dihabiskan atau tak? Soalan saya. Agak-agak semua menu yang dihidangkan itu dapat dihabiskan ataupun tidak? Kalau kita perhati di restoran, banyak makanan yang tidak dihabiskan. Baik, you all semua fikir ke tidak? Apabila makanan yang dihidangkan kepada you all, sudah tentu makanan itu mesti dibayar. Sama ada habis kata habis kena bayar. Pihak restoran tidak akan beri percuma kepada you. Dia tak akan beri percuma. Contohnya apabila dikira berapa semua? Katakanlah RM150. Sedangkan makanan banyak, tidak habis. Baik, berdosa ke tidak? Jawab dia berdosa. Kenapa jadi berdosanya? Awak kata kenapa jadi berdosa? Membazir. Ya, membazir. Kenapa menjadi dosa? Sebabnya kamu terpaksa membayar semua sekali RM150. Sedangkan kalau dikira dengan qadar yang diperlukan untuk kamu makan, sebetul-betulnya sekadar RM100 je. Kalau kamu tak order banyak itu, barangkali makanan yang dipesan oleh kamu sekadar kemampuan, kos dia RM100. Makna 50 tu kamu boleh guna untuk membantu orang. Tapi oleh kerana kamu ni terlalu rakus, terlalu tamak, terlalu ikut kehendak pasangan, kamu terpaksa menghabiskan duit yang begitu banyak, kemudian kamu terpaksa membazirkan. Sebenarnya mu ni, orang lelaki adalah iblis. Binimu adalah mu iblis. Anak-anakmu adalah anak iblis. Walaupun nampak saja manusia, tapi hakikatnya iblis. Kasar Ustaz cakap gitunya. Tak ada ke bahasa-bahasa yang lain.
Memang itulah cakapan yang seeloknya ditujukan kepadamu. Sebab apa? Sebab mu kena ingat, wang yang kamu punya ini mu nak dapat payah. Nak dapat payah. Bila molek-molek dapat kepada kamu, kamu keluarkan dia dengan begitu senang. Bodoh kau cidik, oi panggil. Sidang penonton, saya nak tanya, bodoh kau cidik? Kita nak dapat duit ni payah. Ya Allah Rabbi. Kena kerja, turun rumah. Lepas subuh turun dah. Jalan belum lagi kelihatan. Pergi ke tempat kerja. Katakanlah kerja dia pemotong rumput. Panasnya matahari, ya Allah Rabbi. Berkelik. Sampai waktu petang balik rumah. Bini ajak nak makan kat luar. Bolehlah 150. Bini ajak kat luar, nak makan kat luar. Bawa lah bini. Anak-anak kenapa? Kerana sayang. Nak ambil hati bini. Dah bini stres dah. Daripada pagi sampai ke petang. Duk main dengan anak dia kan. Bawa order makanan. Bila order makanan, 150 kita habiskan. Tak siapa pun 20 minit kita makan. Ingat, mu dah dapat 150 daripada pagi sampai ke petang. Mu habiskan duit, tak sampai pun 20 minit. Soalan saya, bodoh ke cidi? Tolong jawab. Bodoh ke cidi? Jawab dia bodoh. Mana apabila kita nak habiskan duit ni, kita kena fikir. Aku nak dapatkan duit sebanyak ini ni payah. Bila aku nak habis, aku kena fikir benda yang very important. Benda yang penting-penting saja. Sepatutnya begitu. Tetapi, oleh kerana kita ni merupakan, kita ni adalah iblis, bini kita adalah iblis, anak kita adalah iblis. Maka begitulah yang mampu kita lakukan setiap hari. Berulang setiap hari, bertukar minggu, bertukar bulan, bertukar tahun, sehingga kita mati. Begitulah perangai kita. Sedangkan Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya membazir itu, kata Allah, kanu ikhwana syayatin, dia adalah adik-beradik syaitan. Dia adalah adik-beradik syaitan. Wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Dan adalah syaitan ini terlalu kufur dengan Tuhannya. Okey, sekadar itu dulu yang dapat saya sampaikan. Kerana ada 2-3 panggilan masuk ni mungkin ada kematian kot. Jadi, marilah sama-sama kita akhiri dengan doa kepada rakan-rakan kita yang terkena COVID ini dan juga untuk kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kesihatan yang baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekali lagi di pagi yang mulia pada hari Jumaat ini, kami bersama-sama dengan rakan-rakan kami menimba ilmu. Tidak lain tidak bukan hanya semata-mata untuk menjadi bekal ibadah kami, membolehkan kami mengumpul pahala yang banyaknya, membolehkan kami dimasukkan oleh-Mu ke dalam syurga. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon kepada-Mu pada pagi yang mulia ini. Berilah kesihatan kepada rakan-rakan kami yang terkena COVID-19 ini. Antaranya Yuzaidah binti Yusuf, Kharjah binti Haji Abdul Karim, Ruqiyah dan semua anak-anaknya, Harun, Nur Syuziana, Ismail bin Usman, Muhammad Fakhri, Muhammad Fari, Muhammad Faris bin Jahaya, Ustazah Nur Bahiyah, suami dan semua anak-anaknya, Yunus bin Badawi, dan semua mereka-mereka yang terkena COVID, berilah mereka ini cepat sihat dengan segeranya, ya Allah. Termasuklah sepupu kami, iaitu Ustaz Farih dan juga anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon kepada adiknya. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon berilah keselamatan kepada kami, perlindungan kepada kami daripada sebaran musibah dan bala bencana. Ya Allah, berilah kemurahan rezeki kepada kami, curah-curah banyaknya rezeki yang halal lagi berkat, serta pimpin dan bimbinglah kami menjadi hamba-Mu yang terbaik. Ya Allah, jangan jadilah kami ini abna'ud dunia, anak-anak dunia, dan wakun abna'ul akhirah, jadilah kami ini anak-anak akhirat. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami ini hamba-Mu yang suka melakukan penderakaan kepada suami, dan hamba-Mu yang suka melakukan penderakaan kepada suami, hamba-Mu yang melakukan penderakaan kepada anak-anak, dan hamba-Mu yang melakukan penderakaan kepada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami kekal bahagia sampai bila-bila. Ya Allah, kami pohon kepada-Mu, berilah zuriat keturunan yang baik-baik kepada kami. Tambahilah zuriat yang ramainya kepada kami. Ya Allah, berilah kepada kami-kami janda duda, anak-anak muda kami yang belum lagi berkahwin. Berilah mereka itu berkahwin dengan segera mungkin, ya Allah.
Kami susah hatinya melihat mereka ini, ya Allah. Apabila mereka tidak berkahwin, mereka bercinta. Di alam percintaan mereka lakukan perkara yang dilarang olehmu. Barangkali ada di kalangan mereka yang telanjur. Apabila telanjur, engkau mendatangkan bala kepada mereka. Maka bala tersebut paling tidak ibu bapa mereka akan merasai juga penderitaannya. Oleh itu, ya Allah, kami amat mengharapkan agar kami orang Islam ini dilindungi daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang terkutuk itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah taufik hidayah serta inayah kepada kami semua, agar kami menjadi hamba-Mu yang terbaik, hamba-Mu yang setia dengan-Mu, hamba-Mu yang selalu melakukan apa yang Engkau perintah dan meninggalkan apa yang Engkau larang. Ya Allah, berilah taufik hidayah serta inayah kepada rakan-rakan kami yang belum Islam, agar mereka memeluk agama Islam. Ya Allah, pada pagi Jumaat ini, kami pohon berilah pertolongan kepada umat Islam saudara kami seagama, di mana mereka berada, yang diseksa, yang dihina, yang ditindas oleh golongan kafir laknatullah. Engkau hancurlah golongan kafir itu sehancur-hancurnya. Binasalah mereka dengan kebinasaan yang teramat sangat. Ya Allah, hilangkanlah COVID-19 yang melanda dunia dan negara kami ini, ya Allah. Ya Allah, berilah kepada kami sentiasa sihat. Ya Allah, masukkanlah kami semuanya ke dalam syurga-Mu tanpa hisab. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.